Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh nampak slide? Boleh. Okay, sekejap ya. Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak berkongsi tentang satu produk yang bukan sahaja orang yang selalu masak, tapi orang yang tak selalu masak pun perlukan juga. Orang yang tak tahu masak pun perlukan juga. Orang yang tahu masak perlulah kan. Okey, kesimpulannya semua perlukan Jahu seasoning ni. Sebab apa? Satu, ia adalah sangat sihat dan ia sangat sedap lah. Okay, so kita tengok dulu apa kandungan dalam Jahu seasoning ni. Nombor satu, dia ada 100% ekstrak Japonicum Ganoderma. 100% ekstrak dia. So apa yang ni Ganoderma ni Lingzi lah kan. Macam kebanyakan produk Shuanghu kita memang ada letak Lingzi dalam produknya. So dalam seasoning ni kita gunakan Ganoderma Japonicum. Okay, dia punya sejenis baka lah, baka Lingzi. Okay, kita tahu Lingzi ni dia punya kebaikan dia boleh melaraskan kita punya sistem imun. Yang sangat penting sekarang ni untuk kita menjaga kita punya sistem imun, menjaga kita punya kesihatan hati, dan of course dia dapat memperbaiki kesihatan badan kita. Okay, so ini satu-satunya produk dekat luar sana seasoning yang ada ekstrak Lingzi special. Tak ada tempat lain, tak ada. Dekat Shuanghu saja ada. Itu yang specialnya. Okay, so yang kedua, dia punya kandungannya ada Gymnosperma pentaphyllum. Okay, kalau perasan kandungan ni pun ada kita letak, ada digunakan dalam lucun. Okay, kita punya teh Lingzi. So kebaikan Gymnosperma ni dia dapat membantu peredaran darah, menjaga kita punya kesihatan jantung, elok untuk melegakan kahak, melembabkan paru-paru, mengurangkan batuk, memberi ketenangan minda, mengurangkan stres, kurangkan tekanan darah dan kolesterol, anti radang dan cegah gugur rambut. Actually ada banyak lah dia punya kebaikan kan. Sebab benda-benda apa dia panggil herba dekat, actually dia famous dekat China. Gymnosperma pentaphyllum ni dia panggil jabulan sebenarnya. So dia memang banyak digunakan untuk merawat keadaan badan lah. Okay, so ni antara dia punya kebaikan Gymnosperma tu. So ini ada dalam kita punya seasoning. So kalau kita masak, kita letak benda-benda ni yang menyihatkan badan, kan elok kan. Kita makan benda-benda yang elok sahaja. Okay, yang ketiga dia ada ekstrak shiitake. Okay, mushroom. Shiitake ni cendawan. Rupa-rupanya shiitake ni dia ada tinggi polisakarida. So dia dapat membantu melindungi sel daripada rosak. Protect, itu bahasa Inggeris dia, protect against cell damage. Okay, dan bantu menguatkan sistem imun. Dia dapat meningkatkan pengeluaran white blood cells. Okay, kita punya sel darah putih. Kita tahu sel darah putih ni dia sangat-sangat penting untuk fight virus. Okay, dan dia merupakan anti radang. So shiitake. Yang keempat dia ada ekstrak rumpai laut. Okay, rumpai laut ni dia tinggi kandungan nutrien yang baik, seperti asid amino yang diperlukan, vitamin B1, B2 dan mineral. Okay, dia seaweed lah kan. Orang panggil rumpai laut ni adalah vegetable of the sea, dia panggil macam tu. Okay, dan dia ada juga yeast. Kalau dekat kotak tu dia tulis yeast ni dia sebagai enhancer, flavor enhancer. Dia menyedapkan lagi seasoning ni. Dia ada juga laktosa. Okay, laktosa dia sumber daripada susu, dan ia juga ada garam. Okay,
So siapa yang pernah rasa, okay, jahu seasoning ni, dia actually rasa masin. Dia masin yang sedap. Sebab dia ada shiitake kan, ada seaweed, ada rumpai laut. So rasa masin dia tu macam yang sedap punya masin lah. Okay, memang sesuai untuk digunakan dalam semua jenis masakan. Okay, so 6 keistimewaan jahe seasoning ni. Satu, ia adalah bahan-bahan yang digunakan adalah semula jadi. Okay, kita tak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan kimia yang berbahaya, tak ada. Ia sihat. Okay, macam tadi ada banyak sangat kandungan-kandungan dia yang sangat-sangat bagus untuk kita punya kesihatan badan. Ia juga selamat. Okay, tidak mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Okay, dan dia mengandungi ekstrak dari tulang. Tidak mengandungi ekstrak dari tulang. So untuk vegetarian, selamat untuk gunakan kita punya seasoning ni. Okay, dia dan ia mudah dibawa ke mana-mana sebab dia bungkus dalam pack yang kecil. So dalam satu kotak tu dia ada 20 paket. Dia dah pack siap-siap dalam pack yang kecil lah. Dan ia kayaknya kita tak adalah nak gunakan, kita buka dan kita gunakan, kita expose benda tu kepada dah expose the whole thing kan, tak. Sikit-sikit je kita gunakan. Macam biasanya kalau macam masakan yang biasa tu mungkin kita guna dalam 1/4 paket tu kan. Lepas tu kita simpan dulu. So kita tak ada membazir daripada segi tu. So dia senang lah. Dia senang untuk dimasak sebab letak je, tuang je masuk dalam apa-apa jenis masakan yang kita nak masak. Okay, dan dia mudah larut. Dia tidak mendap atau menghasilkan gumpalan semasa memasak. Sesuai digunakan untuk semua jenis masakan dan pelbagai guna. Okay, kita nak menggoreng boleh, goreng sayur boleh, kita nak masak bubur pun boleh. Memang sangat sedap letak seasoning. Kita nak masak apa-apa jenis masakan yang rebus-rebus, memang best. Okay, dia dapat berikan macam rasa yang sedap lah pada kita punya masakan tu. Dia memang akan menaikkan rasa sedap pada masakan. Okay, so jahe seasoning ni harga dia hanya RM39 untuk satu kotak tu. Okay, dalam satu kotak ada 20 paket. So actually satu paket tu tak sampai RM2 pun. Sangat jimat sebenarnya, sangat berbaloi sebab bahan-bahan dalam dia memang sangat-sangat baik untuk kita punya kesihatan. Okay, macam bagi saya, kalau tengok dia punya kandungan tu kan, okay, satu dia ada linzi. Okay, harga dia murah and dia ada linzi. Linzi kita tahu memang baik untuk kita punya kesihatan lah kan. Kalau untuk orang yang mungkin tak mampu nak makan linzi yang yunkan ke ataupun jahe yang 100% dalam botol tu, kita boleh suggest untuk dia ambil seasoning. Masak guna seasoning. Letak ada sikit linzi masuk dalam kita punya masakan tu. Dan dia juga ada asid amino lah, ada vitamin lah, macam-macam mineral kan, yang ada juga dalam kita punya pollen. Tapi mungkin ada orang yang tak mampu nak beli pollen, so guna seasoning, letak dalam masakan. At least ada juga sedikit vitamin, mineral, asid amino, semua masuk dalam badan kita. Okay, okay, dan satu lagi kan, pernah ada baru-baru ni lah, saya ternampak artikel kan, macam mana nak bagi nasi putih tu kan, nasi putih macam mana nak kasih masak yang sedap. Okay, dia cakap tips je lah. Okay, tips je satu, kita nak basuh nasi tu kan, kita baca bismillah dulu. Okay, of course lah kena baca bismillah. Lepas tu sambil basuh nasi tu, sambil basuh beras tu, kita selawat. Okay, selawat sambil basuh beras. Kalau ikut tips orang tu, dia masukkan sedikit garam. Okay, tapi kita tak payah masuk garam, kita masuk jahe seasoning ni. Saya banyak kali try lah. Saya memang suka masukkan seasoning dalam nasi putih, masak nasi putih tu. Memang sedap lah, of course, sebab dia kasih rasa pada nasi tu. Sebab nasi
Nasi kan dia tak rasa apa-apa kan, dia macam kurang flavor, so kita letak sikit seasoning, kasih dia rasa. Budak-budak pun sukalah makan. Okay, and then orang tu kan dia kasih tips lah, okay, letak minyak sikit tapi jangan banyak sangat minyak tu supaya nasi tak melekat ataupun berderai. Lepas tu kita masukkan sekali dengan daun pandan supaya bila masak nasi tu kan satu rumah bau pandan, sedap sangat. Itu dia punya tips lah, nak kasih masak nasi yang best. And, tips masak nasi macam dekat kedai macam tu lah dia cakap, dia punya artikel tajuk dia. So kalau garam tu kita boleh gantikan dengan kita punya seasoning, sebab dalam seasoning ni memang ada garam lah. Okay, okay, ni saya nak tunjuk ni lah kotak dia. Sekejap, tak nampak. Nampak? Okay, ni kotak dia kan. Pernah guna tak? Semua orang pernah guna tak? Pernah. Sedap kan? Sekarang pun guna lagi. Dia rasa dia memang rasa masin lah kan, tapi masin yang sedap kan. Okay, so dalam dia ada sini, ni dia punya paket tu. Sangat simple untuk digunakan. Lepas tu of course lah dia ada halal dia daripada Taiwan. Okay, ni halal Taiwan. Okay, tu halal Taiwan. Sebabnya dia di manufacture dekat kilang di Taiwan. Okay, dekat Tainan. Tu sajalah saya punya sharing untuk seasoning. Kalau nak share resepi tu actually kan macam semua masakan kalau boleh saya masukkan seasoning, sebab dia memang sedap. Especially kalau macam benda-benda yang sup-sup, sambal pun saya letak juga seasoning. Kalau dekat nasi tu memang letak. Sebenarnya apa-apalah, sebab kan kita nak khasiat seasoning tu masuk dalam kita punya badan. So kita makan kan, lagipun kita makan, lepas tu kita nak kasih satu family makan, kita nak kasih family kita sihat kan, letaklah seasoning ni. InsyaAllah adalah kebaikannya kita masak ni kan untuk satu keluarga. Ada orang lagi nak share ke resepi? Resepi buat seasoning dalam nasi tu first time I dengar. Boleh lah try lah lepas ni. Banyak. Betul. 2 pot tu berapa? Kalau Portion dia? sikit je, agak-agak je. Macam kalau kita letak garam pun, kalau contohnya kan, kalau kita masak nasi lemak kan, tak adalah kita letak satu sudu kan. Macam sikit-sikit, macam tabur-tabur sikit, buat rasa. Dia bagus untuk budak-budak yang memilih makan lah kot. Betul. Anak lelaki ayah masa dulu selalu bekalkan dia makanan, dia memang susah nak habiskan. Okay, susah nak habiskan lah. Kita buat semacam sekarang tu dia susah nak habiskan nasi dia. Cikgu dah siap cakap dia tak habis. So tapi dia suka makan benda yang simple lah, macam nasi dengan telur. Okay, dia boleh makan kan. Kalau tak macam-macam sayur-sayur kadang dia susah nak makan kan. So I selalu buat nasi dengan telur goreng sikit, kalau ada ayam sikit letak. Lepas tu dah habis goreng tu, taburkan sikit seasoning kat atas dia, tu gaul-gaulkan. So memang tak ada letak garam ke apa, habis. Dia memang suka lah. So mula-mula lama-lama tu tambah nasi dia. So kadang-kadang kalau macam banyak sangat, dia kata kenapa banyak sangat nasi hari ni, tapi tanya dah habis tak? Habis. Cuma dia mengadu lah sebab dia last kali habis makan kan. So sangat-sangat berbeza lah. Dulu dia tak habis pun makan dia kan. So macam berselera lah budak-budak makan. Baru-baru ni saya ada buat macam sajalah budak-budak kan dia nak makan-makan macam burger. So kita buat patty sendiri, dia pakai minced beef atau minced chicken kan. Selalu kita gaul lah dengan bawang ke apa kan, taruhkan dengan
seasoning sekali. So macam Yuna cakap, basically apa-apa lah yang kita buat kan, jemput-jemput ke apa benda ke, tak je kita seasoning, best. Dan dia punya sachet tu dia memang senang nak buka kan, dia ada macam yang dah terkoyak sikit kat tepi tu, senang. Satu sachet tu kalau tak silap boleh buat macam 3-4 sudu kecil jugalah kan. So kalau Azana dah ambil 1 sudu, 2 sudu, dan lipatkan dia, sealkan pakai yang penyepit tu, letak dalam fridge yang tak guna lagi. So Azana buat macam tu lah. So bila nak guna, just ambil je daripada fridge. So insyaAllah dia boleh dah pakai banyak-banyak kali. Lagi satu, kalau okay. kalau macam let's say kita malas nak masak kan, lepas tu kita tapau kat luar kan, lepas tu tabur je, nak kasih healthy sikit. Kot lah orang tu tambah macam banyak ajinomoto ke kan. Tapi kan okay, nak tanya something perasan tak macam lately ni ramai orang yang promote pasal MSG, ajinomoto tu. Dia cakap ajinomoto tu actually is good. Dia bukanlah macam ada banyak benda yang tak elok, tapi dia actually from sejenis tumbuhan ni. Banyak dah macam selebriti influencer yang promote pasal ajinomoto tau, ajinomoto. Dia cakap instead of you guna garam, baik you guna ajinomoto. Roger ke? Apa? Roger yang promote MSG ni. Dia bukan MSG lah, dia memang mention pasal ajinomoto tu, brand ajinomoto. Tu tak sure lah pasal benda tu. Tak mengkaji lagi. Mungkin Cik Sophie nak komen, sebab Cik Sophie arif pasal bab ni. Marketing kot tu. Nanti nak komen ke pasal MSG tu? MSG yang Irna cakap ni, tak pernah dengar lagi dia orang promote MSG ni. Tapi just now some interestingly, tadi kita mention dekat dalam green tea kan ada purina, dalam kopi pun kita ada our own flavouring kan. Okay, tu sebab selepas berbual dengan Sophie tadi, I baru realise that dekat luar ada banyak flavouring dan juga pengawet juga. Macam orang rasa buah lah, rasa food kan. Sebenarnya diorang tu bukan real food. Dia manufactured daripada petroleum. So scary kan. So Alhamdulillah kita beli green tea pun purina betul kan. Kopi pun kita tak ada flavouring yang tu. And tadi also you mentioned about the buih, agent buih. You kata agent buih tu ialah based on apa tadi? Jagung. Kelapa, right? Because all this time Syuangku always cakap, bila kita cakap kenapa ada flavouring, kenapa ada ni, kenapa sini ada agent buah, agent buih. Tadi tanya Syuangku juga, kenapa kita still ada agent buih. Oleh tapi yang kita selamat, Syuangku always cakap kita punya agent, kita punya surfactant, kita punya apa-apa semua tu is not based on petroleum chemical. It's based on apa tadi? Tumbuhan. Tumbuhan. Kita tak perasan kan? Sebab rupa-rupanya all these other flavorings kat luar tu memang dia cipta, dia manufacture daripada asas petroleum. Can you imagine tak? You ingat you makan vitamin C yang ada perisa orange tapi actually is daripada chemical. Di proses, you ambil dulu and proses. So Alhamdulillah. Dulu ada satu sharing yang di Puan Noliza kan, dia cakap kita siapa dia ada sharing, dia kata dulu dia orang guna plant based punya ni untuk buat supplement ke apa kan, tapi sekarang tak ada petroleum, dia orang guna petroleum, betul? Ya, Sophie mana Sophie ada ke tak ada tu? Takut nak cakap. Lagi satu I rasa kita pernah share benda ni, yang bahan-bahan pengawet, bahan-bahan penyedap, MSG lah yang kita cakap ni, MSG, bahan-bahan penyedap tu sebenarnya satu, dia fungsi dia untuk bagi sedap, sebab dia ni dia buat oleh industri pemakanan. Industri pemakanan ni dia memang nak jual produk dia supaya orang belilah kan. Dia tak kisah benda tu menyihatkan ke apa, dia bukan industri kesihatan. So dia nak, yang penting dia nak produk tu sedap. Secondly, dia nak orang tu repeat buy. Okay, so most of the times MSG ni juga sebenarnya ada satu
karakter yang menyebabkan ketagihan. Okay, kita rasa ketagih nak benda tu. Kalau tak letak macam tak sedap, macam tak complete lah you punya ni kan. So sebenarnya itu adalah perisa-perisa yang telah memanipulasikan kita punya minda lah macam tu kan. Kita yang rasa benda tak sedap kalau tak ada. Tapi sebenarnya macam contohlah kalau kita minum fresh orange yang daripada jus saja kan, setengah orang tak boleh terima, dia kata kena tak gula baru sedap, kan, kena letak something baru sedap, kena letak something lah bagi kalau letak, padahal benda tu dah naturally macam tu rasa dia lah kan. Kita patut appreciate lah rasa yang natural tu. Sebenarnya kita sendiri yang dah terbiasa dengan benda-benda macam tu. Sama juga dengan budak-budak, kalau rasa anak-anak tu susah nak makan benda-benda yang kita masak, mungkin sebab dia dah terbiasa dengan makanan kat luar, dah susah nak terima. Okay. Tadi Aunty Lina suruh cakap, mention lah pasal plan 111 untuk green tea. Boleh juga kita gunakan selain pada kopi, plan 111 untuk green tea ni sangat-sangat relevan juga. Sebab macam saya cakap tadi, semua orang pakai ubat gigi. Orang tu minum kopi ke tak minum kopi ke, tua ke muda ke, selagi orang tu ada gigi, dia pakai ubat gigi kan. So plan Gizi sama juga macam plan kopi, tapi dalam masa 13 bulan boleh dapat lebih kurang 6,000 lebih. Dapat plan gizi. Satu gizi sebulan. Satu gizi 1 bulan. Samalah duplicate kan. Lagi satu, kita punya ini harga RM39 kan. WPV is about 20-an jugalah. So sebenarnya WPV pun lebih kurang sama dengan kopi lah dia punya. Okay, just nak bagi tahu orang harga dia. Okay, so ada apa lagi tak nak tambah? Sophie nak cakap. Assalamualaikum, sorry tadi sebab saya tadi ada on call. Saya nak jawab dia dulu, sorry. Maaf. Tapi saya dengar Kak Lina dengan Penaya ada di podcast ni. Actually saya nak share tentang yang Faham pula yang berkaitan dengan teknologi vitamin tu. Actually memang tu. Sebab saya dekat industri klinikal. So actually saya nak type tu, saya pun sudah salah sebab saya ada sign confidentiality dengan company. Okay. Tapi actually apa yang saya share ni lebih kepada nak beritahu kita ni dikelilingi oleh proses food, makanan yang telah diproses daripada asalnya daripada bahan kimia yang tak boleh makan, tapi bila diproses jadi extraction, jadi distillation semua masuk, dia boleh jadi bahan kimia yang boleh makan. Sebagai contoh macam yang Kak Nina beritahu tu vitamin C lah, it is true lah. Sebab saya punya syarikat sekarang tengah buat untuk dia artificial flavor untuk vitamin C. So kalau kita faham kalau kita punya lektor tu memang true dia ambil daripada natural berries, semua dia extract from berries which is natural. Yang kalau yang ni adalah dia tukar flavor tu jadi artificial, tiruan yang dimasukkan ke dalam vitamin C lah. Itu yang kita kena aware lah. Kita ni dikelilingi oleh proses food. Itu yang menyebabkan kalau ikutkan nowadays orang-orang ataupun tubuh badan kita ni sekarang memang akan ada degradation yang sangat dahsyat lah kalau kita tak jaga dengan betul. Sebab kita dikelilingi oleh proses food yang kita sendiri tak tahu dia punya effect ataupun impact dia on the long run lah. Kalau contoh macam yang case ni saya share as knowledge sebab banyak artificial ni datangnya daripada petroleum base. Dia extract, dia boleh masuk ke proses, dan sekali dia boleh jadi something yang boleh kita makan. Dia memang tested. Kita faham dia test daripada segi lab, memang ada accreditation, tapi kita kena faham is originally dia punya source datang daripada non-hazardous punya material. Itu yang kita faham lah. Itu yang saya still stresskan, kena jaga makanan lah. Kalau kita boleh jaga, kita ambil daripada natural punya source, punca semula jadi makanan, itu the best thing lah untuk tubuh badan kita. Okay. Mungkin tambah lagi sikit untuk reminder lah. Tadi kan Aunty tak ada mention pasal yang Didi Noliza share tentang
dulu ubat-ubatan adalah berasaskan herba, lepas tu bila diorang jumpa petrochemical punya source, dia tukar jadi petrokimia. Dan ada satu eksperimen yang diorang buat, ada macam kawasan yang ada petroleum, okay, dia letak dia macam mana, dia nak uraikan petroleum tu menggunakan beberapa bahan, dan satu lagi adalah ya, apa-apa yang sintetik akan mengubahkan kemungkinan dan liver, betul. Dan satu lagi petroleum tu dia letak kulat dekat situ kan, dia letak fungus. Ini daripada dokumentari Fantastic Fungi tu rasanya. Dan lepas tu yang menariknya ialah yang macam tumpahan minyak tu lah kita anggap kan, petroleum yang dengan fungi tu, bila beberapa bulan lepas tu nampak dia punya petroleum tu dah bertukar, dah diuraikan daripada kulat tu. Dan yang menariknya tumbuh ulat-ulat dekat situ. Dan bila dah tumbuh ulat-ulat dekat situ, datanglah burung-burung dan hidupan lain. So maksudnya walaupun dia adalah bahan kimia yang merosakkan sebenarnya petrol tu, tapi ulat mampu untuk menguraikan dan kembalikan semula ekosistem tu lah. So jangan risau, insyaAllah ada harapan lagi dalam badan kita kalau kita ada banyak masukkan benda-benda yang merosakkan. Macam Cik Sophie kata, kita tak boleh nak elakkan lah benda tu kan. Nak tak nak adalah sikit-sikit masih masuk dalam badan kita kan. So insyaAllah kita amalkanlah gizi ni dan kena war-warkan kepada orang semua. So Cik Sophie, boleh tak kita sharekan in our own words lah kot pasal apa yang you sharekan tadi. Tak adalah macam quote ini daripada Encik Sophie ke apa kan. So apa yang kita fahamkan daripada apa yang kita bincangkan kat sini, kita boleh sampaikanlah ke orang. Okay, InsyaAllah. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, boleh ke? Ada lagi last words from siapa-siapa? Fantastic Fungi ni dokumentari yang boleh tengok dekat Netflix, ataupun Tuan Tina dah share link. Ada dekat Facebook. Dekat Facebook tu ada ke? Boleh tengok. Dekat Facebook pun ada. Banyaklah sumber kita boleh tengok sekarang kan. Best lah. Macam-macam dekat luar sana ni sebenarnya support dengan apa yang kita buat sebenarnya sekarang ni. Support dengan haluan kita lah. Okay, kita memang ramai orang juga dah ada kesedaran ni, back to fitrah. Tapi kadang diorang tak tahu betul-betul ada semua produk-produk Syangho ni. Mungkin dia tak kenal lagi, of course ramai lagi tak kenal lagi produk Syangho kan. Okay lah, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita akhiri majlis kita hari ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi insyaAllah hari Jumaat. Okay, hari Jumaat topik dah tak ingat benda, nanti I akan sharekan. It's on health insyaAllah. Kalau ada siapa-siapa nak share apa-apa, nanti I sharekan dia punya topik. Kalau ada siapa-siapa yang nak berucap, dialu-alukan. Okay, sangat-sangat dialu-alukan untuk cuba-cuba buat sharing. Okay, so thank you so much. Jangan kita ambil gambar. Sebenarnya nanti Angelina kan mana tadi Aunty suruh closing kan. Lepas tu Aunty kata, ayah ada nak cakap apa-apa tak? Lepas tu kan Aunty Rohaya yang kata, Aunty Rohaya yang jawab. Dia ingat Aunty cakap dengan dia. So okay lah, I senyap. Tapi very good nak sharing malam tadi kan. Sophie pun very good. Kalau tu betul-betul punya first time. Macam I punya first time dia teruk gila. Okay, jadi kita ambil gambar. Okay, satu, alright, 1, 2, 3. Okay, thank you very much semua. Kita jumpa lagi hari Jumaat insyaAllah. Okay, bye.